Bayangkan. Sebab cara fikir orang lelaki dengan wanita ni, lelaki perempuan memang berbeza. Memang berbeza. Itu sebabnya dalam proses suami isteri, dia tak ada istilah sama. Dia tak ada istilah sama. Tapi istilah dia adalah saling lengkap melengkapi. Ataupun dalam orang utara sebut sebagai reciprocal process. Macam tu. Lain macam utara kan. Reciprocal, dia lengkap melengkapi. Mana yang lelaki kurang, isteri lengkapkan. Mana yang isteri kurang, suami akan lengkapkan. Faham? Isteri kurang, suami lengkapkan. Faham? Dah 2 kali ni saya cakap ni. Kali ketiga, isteri kurang, suami lengkapkan. Faham? Setuju? Ha? Dah. Saya ulang tadi elok. Tengah dah. Tak, maksudnya mana yang kurang tu maknanya saling lengkap melengkapi. Itu sebab ada orang sebut, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada saudara sahabat saya sebagai pengurusi acara. Saya ingat dia jumpa saya bukan 2016, sebelum tu lagi 2015. Saya ingat macam tu. Lebih awal lagi. 2016 tu tahun hangat tu. Dia sebelum tu lagi. Jadi apa pun saya ucap terima kasih. Terima kasih kerana sudi memenuhkan ruangan depan. Kata payah nak jumpa Samsul Debat, pergi duduk je jauh. Saya pun tak faham. Kan? Duduk je jauh. Lepas tu bila anak-anak pergi sekolah kan, kita cakapkan dia duduk depan, jangan duduk belakang. Kenapa duduk belakang? Nanti kau tak fokus. Apa dengan mak ayah duduk belakang kerja. Kalau budak duduk belakang. Nampak tak? Tak, ni cakap betul. Itu sebabnya kalau kita tengok kajian menunjukkan anak-anak kita ni reflect daripada apa yang mak ayah dia buat dulu. Mana siapa yang duduk belakang tu, mak ayah dia dulu pun duduk belakang. Ada macam tu je kan? Tapi pada yang dukung anak tu saya faham. Dia tanggungjawab, penyayang kan. Selama ni dia tak dukung anak, hari ni dia nak dukung anak. Sebab senang nak keluar, dia katakan tak adalah, saja je. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya pada hari ini, iaitu apa, Kids apa tadi? Kids Kingdom Academy. Berapa ramai orang putih dalam tu? Jangan nak tanya lah kan. Nama tadika grand betul, takut tengok kan. Tapi alhamdulillah lah, itu pemilihan secara sebulat suara lah tu kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku dulu dan sekarang berbeza kan. Berbeza tu dari sudut, saya ingatlah masa kita kecil-kecil, kita tak ada istilah motivasi pun, tak ada. Kemahiran keibubapaan tu tak ada. Malahan hari ni orang bukukan, orang susun tips, 1000 tips dia kata. Sampai keluar buku 100 tips ibu bapa cemerlang. Dan kemudian ada pula 1000 tips cara tegur anak. Pokoknya tu sebab saya malas tulis buku. Bila tulis buku kan tiba-tiba saya ceramah lain daripada apa yang saya tulis tu. Payah kan. Samsul Debat ni dalam penceramah semula jadi. Macam semula jadi maknanya dia akan cakap apa yang sempat je. Kalau orang cakap apa yang dia teragak, yang terbayang tu, dia akan cerita. Kan, kadang tahulah penyakit apa pun tak tahu. Itu yang antara 2 buku saya lebih suka buku macam bukan 2000 tua je buku saya yang pernah keluar di pasaran. Satu, saya bukan ustaz baru nak start. Satu lagi, kahwin bukan nak suka-suka jang. Kan? Hari ni yang pemenang bertuah tu
saya akan sendkan buku Nikah Bukan Nak Suka-Suka Jang, sebab tu buku favourite saya. Saya akan hadiahkan. Jangan lupa reservekan 10 pemenang buku Samsul Bad, siap tanda tangan, letak nama orang yang menang tu. Tapi saya tak tulis I love you lah, takut bergaduh lah, payah kan, tu payah kan. Jadi insyaAllah saya reservekan 10 buku untuk keluarga-keluarga yang terpilih nantilah. Satu keluarga satu cukup lah. Jadi apa yang kita tengok hari ni dulu tak ada keibu bapaan, motivasi tak ada, dan menyebabkan ada sesetengah ibu bapa ambil ringan, dia ambil mudah, dia panggil sebagai simplistic method, iaitu mak saya dulu okey je, kenapa pula sekarang tak boleh? Dia kata tu. Ayah saya macam tu je, kenapa saya tak boleh? Dulu ayah saya buat macam ni, okey je saya. Tu. Keadaan dah berbeza. Jangan betulkan TV anda. Suara saya memang macam ni. Dalam tempoh 2-3 hari ni saya tak apa sihat. Ni dah beransur okey lah. Tapi suara ni still okey lah. 2 hari lepas lagi teruk lah. Dia lagi kurang slow, jangan dekat dengan mic kan. Ni okey lah. Jadi bila kita cakap pendekatan yang mudah, dia kata dia menyamakan antara apa yang dibuat oleh mak ayah dia dulu, dan cakap itu yang terbaik. Saya okey je, dia tak tahu orang tegur dia sebab dia dah tak okey tu, orang tegur dia kan. Jadi datanglah teori-teori, dan ketika Datuk Dr. Fadilah Kamsah membuat kemunculan dalam Malaysia hari ini, cermin diri, masa tu orang semua dah sibuk dengan motivasi. Orang kenal nama-nama besar, Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Hassan Ali kan, Dr. Hassan Ali, macam-macam lah. Jadi saya ni tak termasuk lah dalam kategori tu, sebab saya penceramah semua tajuk. Saya untuk makluman semua, sebelum saya bergelar penceramah ni, saya merupakan legal advisor. Dan ada satu program tu saya kena gantikan bos saya, pergi satu program, bos saya tak dapat datang, dia minta saya ganti sebagai pegawai kanan dia. Saya pergilah ganti dia. Sampai dekat satu program pada tahun 2005, sampaikan dekat program tu, tiba-tiba penceramah tak boleh datang. Tajuk ceramah tu motivasi keluarga bahagia. Tolonglah tuan cakaplah apa pun. Masa tu saya anak pun tak ada lagi. Masa tu belum ada anak lagi. Saya baru kahwin. Lepas tu apa pula aku cerita motivasi keluarga bahagia pula ni kan. Dulu masa di universiti, saya pernah lah terlibat sebagai FACI je, facilitator ni. Orang lain ceramah, kita bagi guideline, cakap sikit-sikit je kan. Tapi dah orang minta, saya pun ceramah. Bila saya ceramah, mula tu saya ceramah, tengok okey pula dia orang ni respon bila saya ceramah kan. Cara cakap tu macam anak dah 5-6. Anak seorang pun tak ada lagi nak ngajar orang cara jaga anak kan. Tapi alhamdulillah, masa tu saya dah mula gian nak ceramah. Lepas tu ada orang panggil saya bagi talk tentang undang-undang. Orang bagi talk, sebab saya pegawai undang-undang, minta bagi talk tentang tata cara, kes tata tertib. Lepas tu saya minta saya ceramah tentang agama sikit. Lepas tu mulalah ceramah motivasi, tapi buat kat surau, buat kat masjid. Bila buat kat surau, masa tu ceramah apa? Dalam 2 bulan satu ceramah. Lepas tu seronok, tak sabar ni, bulan depan ada satu ceramah ni, tak sabar nak ceramah satu tu. Sampai tu batal, tak jadi pula. Contoh dulu. Lepas tu ada pula 2 minggu sekali ceramah. Tak lama tu seminggu sekali ceramah. Sampailah saya naik pangkat, saya jadi pengarah undang. Makin banyak pula ceramah lepas tu. Lepas tu ceramah, dah mula banyak ceramah, saya ingat tak boleh jadi ni. Saya pun sebagai pengarah undang, saya ambil cuti tanpa gaji. Cuti tanpa gaji selama setahun. Cuti tanpa gaji, tak ada gaji. Cuba tengok, sebab Pak Ngah saya di Bagan Serai tu, Perak, beritahu saya, kalau kau nak berhenti kerja, kaki sebelah dah ada kat luar belum, dia kata. Tu saya ambil cuti. Ambil cuti tanpa gaji. Cuba ceramah. Ceramah, baru 9 bulan bos panggil balik. Dah ceramah, kita tak ada punch card, tak ada apa, ceronok cuti, tak payah pergi punch card, kerja punch card pagi, tak payah kan. Sekali balik, banyak kerja ni, tak boleh ni, kau kena balik ni. Saya pun balik kerja balik kerja, naik grade pula, naik pangkat lagi. Kan?
Cuma dia orang dapat lah tunggakan gaji apa semua, saya tak dapat lah sebab saya cuti tanpa gaji. Dan bila saya dapat naik pangkat dan sebagainya, makin teruk pula ceramah. Jadi siang kerja malam ceramah, siang kerja malam ceramah, Sabtu Ahad tak ada rumah ceramah juga. Saya dah macam Batman tau. Siang pakai kot, malam pakai baju kelawar. Batman. Tapi akhirnya sampai satu tahap kena ceramah, kena macam sahabat kita ni panggil saya ceramah kat sini, saya kena ambil cuti jauh. Dia ceramah pagi pula, dia tak nak ceramah malam, ceramah pagi office. Ambil cuti, pergi ceramah. Akhirnya saya dah tak tahu dah mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Jadi saya ambil demi nak kejar keberkatan rezeki. Saya boleh makan dulu kan, gaji pengarah pun ada, ceramah pun ada, tapi keberkatannya takut-takut macam tu. So saya ambil keputusan resign. Awal 2018 saya resign. Saya pun ceramah lah sepenuh masa. Hari-hari lah jumpa orang yang pelbagai. Pagi tadi saya ceramah, bukan ceramah, saya makan. Saya sampai malam tadi pukul 3 pagi di hotel yang paling masyhur di sini, iaitu K Garden. Kan? Memang kena pakai map kalau nak pergi ke bilik air tu, besar betul bilik ni. Saya ni tak boleh kalau bilik yang tak ada tingkap ni, rasa macam apa panggil ni? Claustrophobic kan? Oh ya Allah, kenapa aku kat sini Allah, macam tu kan. Jadi alhamdulillah. Dan pagi tadi pergi minum. Semua orang apa sesat ke apa? Tak boleh pula aku makan roti canai kat depan ni. Dah maaf, tadi ada orang ambil gambar dengan saya kata tak boleh tunggu lepas ni ke? Alah sikit start dah. Saya bukan apa, bila seorang dah start semua orang nak mula. Tapi tak apa, lepas ni saya bagi chance semua ambil gambar. Yang dah ambil tadi tak boleh ambil dah. Bukan adalah saja. Boleh ambil gambar, tak ada masalah. Saya bukan apa, dia orang cakap kedai makan tu kan, jangan seorang je start. Memang aku tak boleh makan dah lepas tu. Sat ya. Alah. Sebab bila dia ambil gambar lepas ceramah tu, kita dah selesai kerja. Ambil lah. Kita buat gambar keluarga Gambar keluarga, kau cuba kau tak frame. Aku datang kau gambar kita tak ada, kau siap. Jadi apa benda yang kita kena faham, Nabi beritahu anak-anak ni kalau kita pergi kat mahkamah bergaduh, tengok dekat mahkamah banyak bergaduh pasal anak-anak. Di mahkamah bergaduh pasal anak-anak. Bila bercerai masing-masing ego. Anak saya jaga. Lelaki bukan nak jaga anak sangat. Dia nak bagi isteri dia tu rasa susah. Bukan dia boleh jaga sangat budak tu. Geram dia pasal dia nak ambil anak tu. Anak janganlah, kenapa abang nak ambil anak pula? Suka hati saya lah. Saya boleh jaga anak lagi baik daripada awak jaga. Awak pun tak duduk rumah nak jaga anak. Suka hati saya, pandailah susun. Selama ni tak ada pun. Tapi ego. Akhirnya jadi masalah anak-anak tu. Saya pernah berceramah di satu sekolah, di satu daerah, saya tak nak sebut daerah mana, nanti orang cakap memang daerah tu memang macam tu. Saya tak nak cakap lah. Jadi ada satu daerah tu saya ceramah, ada satu sekolah tu tak ramai orang. Sekolah tu ada dalam 1 tahun 1 kelas je. Lebih kurang satu sekolah tu dalam 70-80 orang saja satu sekolah ni. Dan dalam sekolah tu, dekat kampung ni, sekolah ni, mak ayahnya kebanyakannya dah bercerai-berai. Saya nak bagi mesej tu dulu buat semua. Mak ayah ni bercerai-berai, dan bayangan maknya dah kahwin lain, ayah kahwin lain, duduk kampung yang sama. Dan banyak kes anak balik rumah ayah dia, kau pergi balik mak kau lah. Yang mak dia kata, janganlah ayah kau ni marah sini, pergi balik mak ayah kau. Akhirnya banyak budak-budak ni tidur kat surau, tidur kat masjid. Kemudian ada yang tidur kat sekolah, tak tahu nak pergi mana. Itu sebab saya kata, apa-apa keputusan bila kita dah kahwin, pertimbangan tolong tengok anak-anak kita tu. Kita marah, kita apa dan sebagainya, anak. Sikit-sikit anak. Seorang ayah ni dia ego, tapi dia sepatutnya dikalah dengan anak. Ibu lebih lagi lah. Ibu-ibu ni dia terasa macam anak tu memang dia seorang lah. Dia punya seorang. Kadang-kadang. Bila anak-anak berjaya, sejuk. Perut tak habis. Sejuk hati. Hati kau yang sejuk. Sejuk perut tu kembung tu. Kau jangan nak mempunyai macam kau seorang yang ada perut. Lelaki pun ada perut juga. Jadi sejuk hati tu yang sebenarnya lebih tepat sebenarnya. Sejuk hati maknya dengan kau berjaya. Tak ada siapa nak anak dia gagal. Tak ada siapa.
Tu sebab Nabi ajar kita, anak-anak ni ibarat kain putih. Ibarat kain putih, dan terserahlah kepada ibu bapanya untuk mencorakkannya nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Terserah pada kita. Anak-anak ni bukannya satu hak kita ni, tapi tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Tanggungjawab yang perlu kita jaga. Lelaki memang tak ramai. Sebab lelaki sibuk, penuh dengan tanggungjawab. Perempuan ramai. Buat perempuan kurang tanggungjawab dari lelaki agaknya. Lelaki sibuk. Lelaki yang ada hari ni pun lelaki yang terpilih je. Kan? Tu sebabnya orang sebut ibu bapa. Ceramah kemahiran keibu bapaan. Mana ke bapa ibu ke bapa ibuan? Ceramah ke bapa ibuan mana? Ceramah ke ibu bapaan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru, PIBG. Mana ada PBIG? Mak yang ramai datang. Kalau PIBG tu, mak yang datang. Ayah sibuk, ayah dah hal, awak yang pergi, sama je dia tu. Silap-silap satu hari nanti perempuan minta buang nama bapa tu. Dah PIG tinggal pik babi pula, tinggal pahala pula. Tak boleh pula. Kan? Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Sebab ibu ni, sentuhan ibu. Tu sebab orang sebut ibu pejabat, mana ada bapak pejabat. Ibu negara, mana ada bapak negara. Terperanjat pun, alamak. Mana ada alapak? Tak ada. Alabah, halayah tak ada. Alamak aja ada, betul tak? Mak ni rapat betul dengan diri kita. Dan sebenarnya nak beritahu, dalam hidup kita ni, semuanya saling perlu memerlukan. Okey, saya sebut satu perkataan. Institusi keluarga. Apa maksud institusi? Apa maksud institusi? Okey, saya tanya jap, saya tunjuk. Dia dah mula sorok muka dengan anak dia. Apa maksud institusi? Jangan risau, penceramah kalau kita tanya, akhirnya dia jawab balik semula. Risau. Dia tanya dan dia jawab. Itulah penceramah. Korang buat-buat je macam berfikir je tu. Buat-buat macam berfikir. Berpura-pura lah. Barulah lengkap ceramah tu. Buat macam, kalau tak silap, buat macam tu je. Buat macam tu. Buat macam nak jawab. Tapi kau tak nak jawab pun, aku tahu. Kan? Institusi ni maksud dia adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang jawapan tu belum tentu sama. Institusi keluarga, kita ambil institusi saja. Institusi ini adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi antara ahli-ahli organisasi. Maksudnya, semua di dalam organisasi itu perlu function, baru dinamakan sebagai institusi. Kalau tak, dia tak namakan institusi. Contoh, institusi keluarga terdiri pada ayah, ibu, anak-anak. Salah seorang tak function. Ibu ayah, tapi anak buat hal sendiri, tinggalkan mak ayah tu. Dia tak namakan institusi keluarga, dia dinamakan keluarga saja. Ada pertalian darah saja. Masa PDPR itu, PKP, mak masak, mak basuh kain, mak jaga anak, mak tengok anak PDPR, bapak ngangkang tengok TV. Itu nama bukan institusi. Peranan saya pastikan keadaan rumah terkawal dengan pegang remote TV. Itu tak nama institusi. Itu namanya keluarga saja. Tu buat saya bagi bayangan. Bayangkan seorang ibu bangun awal pagi sebab PDPR. Bangun awal pagi dan dia pun bekerja secara online. Bila dia bangun, dia tengok suaminya masih terkorban lagi. Bangunlah bang, pukul berapa dah dia berjalan, pun masuk goreng nasi, bangun, pukul berapa dah, duit. Kemudian dia pergi kat bilik, bangunlah, pukul berapa, cepat ni, mama dah siap kan? Mama saja nyampah tu, tak padan dengan duduk kampung. Agak serai. Mama berjalan lah. Mama cakap dengan Mama, nenek kenapa? Nenek. Engkau pun panggil aku mak, ngadah mama. Salah, dia pun pergi dekat bilik kan. Dia tengok anak, cepat bangun. Pam. Kemudian dia senduk nasi, letak kat atas meja. Meja makan.
Mak ni mau masuk, tengok ayah masih terkorban lagi. Masuk dalam bilik air, mandi, siap sebab kerja ni nak kerja ni, kerja online. Betul tak? Kebanyakan kita hari tu macam tu kan. Kerja online siap, pap. Tengok ayah terkorban. Bila letaklah memang macam tu. Keluar je bila sampai dekat meja makan. Alangkah kecewanya hati seorang ibu yang bertungkus lumus dan berlumus tungkus. Daripada pagi tadi masak, bila tengok nasi goreng yang dia dah goreng tadi, masih lagi tidak disentuh oleh anak-anak. Ini perasaan seorang wanita yang bergelar ibu. Dan masa tu dia berubah karakter. Daripada ibu menjadi singa jadian. Kau tak payah tipu aku lah dengan gaya mempesona kau. Sebut datang ustaz, tak payah. Aku tahu perangai kau kat rumah macam mana. Ustaz ambil gambar pun tak payah. Tak payah. Kau kat rumah karakter kau tak cantum. Bila jadi singa jadian, kau pergi dekat pintu. Pukul berapa dah? Hei! Mana masalah tu kambing jangan berketal betul. Lepas tu ayah tegak dia marah aku ke apa ni? Ayah dekat. Ayah yang terkorban tadi tegak tu. Lepas tu anak-anak pun cepatlah dengan tak gosok gigi lagi, dengan macam bayangan ubat gigi letak dekat anak dah jadi shampoo dah terkabur anak tu kan. Lepas tu bila anak tu keluar, makan kelang kabut dah cepat letak kat sinki. Tak sebab apa tau. Biar suruh tayar basuh, nanti lambat kelas. Sebab meja makan adalah merupakan pusat PDPR kebanyakan kita. Betul tak? Lepas tu bila keluar, yang bala. Ayah masih lagi mayat yang baru tersedar daripada jaga. Nah. Oh, bising-bising bal ni. Mak ni, tak ada ni budak ni. Sebenarnya marah bapak sekali. Nampak tak? Itu sebenarnya saya kata itu bukan institusi keluarga, itu keluarga. Keluarga lah tu, keluarga ni. Keluarga apa yang membezakan institusi keluarga? Yang membezakan, tengok tu ayah pegang anak conteng sambil dengar. Mak macam ni dengar mengambil poin. Sebab dekat rumah maknya yang pegang anak macam tu, betul tak? Ni daripada ni rumah ni semua anak ni semua ayah je ni. Kat rumah pun ayahnya. Dah, dia cerita betul. Kan bukan orang sini lah, tempat lain ya. Jadi bayangkan bila bangun pagi, yang diimpikan oleh seorang wanita waktu PDPR tu adalah bila seorang ibu tu bangun, abang, jom kita subuh sama-sama. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh kan. Bang, bangun bang, subuh-subuhnya tersebah. Yalah subuh. Lepas tu dah bagi salam, dah doa. Alhamdulillah alamin. Abang, saya masak dulu. Tak apalah, pergilah masak. Abang kejutkan anak. Wah. Pergilah masak, abang kejutkan anak. Ayah kejutkan anak ni dengan iman. Ayah tak payah jerit-jerit. Ayah kata, bangun. Siap kemah katil lagi. Sebab ayahnya ni tak payah jerit-jerit. Dia cukup takut dengan ayah dia. Tu sebab ayahnya kena siap sekali. Dia tak boleh hari-hari jeritkan anak. Mak dia yang hari-hari jerit dah tak laku dah. Betul tak? Hari-hari marah. Ya Allah, janganlah. Astagfirullah. Dia tak boleh apa dah. Tak boleh apa dah. Yang ayahnya pergi, bangun. Ya macam tu je. Bangun, pergi beli air apa semua. Lepas tu semua dah mandi, siap. Bila dah siap, duduk dekat meja makan sama-sama. Tadi masuk online yang tadi, yang kes pertama tadi, tak tenang tau buat kerja dengan tahap pinggan mangkuk berlonggok dekat dalam sinki. Dia kadang tak settle tu kepala tu. Dengar Allah ada nasi pula. Tolak pula. Orang perempuan bila tolak tu dia fikir tu kat bawah ada nasi yang tolak tadi tu. Dia fikir tu. Tu orang perempuan. Orang lelaki walaupun beras atas tu dia okey ya. Sebab cara orang lelaki ni dia banyak fikir masalah negara. Dia tak fikir masalah remeh-temeh macam ni, orang lelaki tak fikir. Kan? Jadi selepas pada tu, lepas dah makan sama-sama, okey dah kemas semua, basuh pinggan masing-masing. Disiplin. Basuh pinggan. Berapa ramai? Arwah abah saya dulu basuh pinggan. Berapa ramai orang haji Rahman? Arwah abah saya tanya. Dia disebabkan oleh didikan arwah abah saya dulu, sampai sekarang saya tak boleh tengok pinggan dalam sinki.
Sampai kat rumah orang bergeram nak masuk. Rumah orang ni aku nak masuk, polis tak macam kan tuan rumah biar je lah situ, tak boleh, aku tak boleh jatuh, jangan. Sampai duduk kat ruang tamu tu rasa nak pergi ke dapur lagi, nak masuk dengan tadi macam tu lah kan. Dia sampai tahap tu. Ya, sampai sekarang pun saya tak suka barang saya bersepah, saya tak suka. Pejabat saya kalau berterabur, kepantangan saya tu, budak-budak saya kalau berterabur saya tak suka. Tu bukan jenis saya. Kereta saya, sebab orang lelaki normal, kereta mesti kemas, tu lelaki. Sebab tu gelanggang orang lelaki, rumah gelanggang orang perempuan. Kau tengok kereta dia orang ni, yang petugas pekerja-pekerja dekat Kids Kingdom ni kan. Kids Kingdom apa? Academy, Kids Kingdom Academy. Kau tengok kereta dia seseorang, tengok file atas meja, kasut dekat dashboard, la ilaha illallah, belakang bersepah. Betul, lepas tu bila orang nak tumpang, ke sepah sikit, itulah ayat dia. Kita orang lelaki naik, oi kemas kereta kau, biasa je. Ni pun dah lama tak basuh ni. Tengok lelaki beza dengan orang perempuan. Tapi orang perempuan gelanggang di rumah. Langsir terjongkit sikit, problem. Langsir terjongkit sikit, apa tak nampak tu. Orang lelaki dia boleh main WhatsApp tu, langsir kat kaki dah ni, tak ada apa benda tu. Kita orang okey je, kita tak pernah rasa bersalah pun dengan benda tu. Apa tak nampak ke langsir tu dah sampai kat kaki tu, kejap lagi dia naik lah sendiri. Bayangkan. Sebab cara fikir orang lelaki dengan wanita ni, lelaki perempuan memang berbeza. Itu sebabnya dalam proses suami isteri, dia tak ada istilah sama. Tapi istilah dia adalah saling lengkap melengkapi. Ataupun dalam orang utara sebut sebagai reciprocal process. Macam tu. Lain macam utara kan. Reciprocal, dia lengkap melengkapi. Mana yang lelaki kurang, isteri lengkapkan. Mana yang isteri kurang, suami akan lengkapkan. Faham? Isteri kurang, suami lengkapkan. Faham? Dah 2 kali ni saya cakap ni. Kali ketiga, isteri kurang, suami lengkapkan. Faham? Setuju? Dah. Saya ulang tadi elok. Kata-kata dah. Tak, maksudnya mana yang kurang tu maknanya saling lengkap melengkapi. Itu sebab ada orang sebut, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu adalah istilah keluarga. Suami boleh pergi sana itu total laju, tapi keluarga tak pergi jauh. Anak terbiar, anak diabaikan, yang mak pula buat hal sendiri. Tu yang banyak konflik rumah tangga berlaku. Tapi kalau berjalan bersama-sama, dengan anak tu boleh pergi lebih jauh lagi. Kita sekejap je. Hari ni kita nampak adik ni berlari, adik tu nangis, adik tu kita pegang kan. Tiba-tiba anak tu dah daftar darjah 1, tiba-tiba kita menangis. Ya Allah bang, anak kita dah konvo bang. Ya Allah bang, kejap je anak kita besar kan. Yang suami kata kau agak-agak ni konvo tadika ni. Konvo tadika dah cantunya nangis anak kita bang. Ya Allah, kata bang, konvo dekat Kids Kingdom Academy. Mengada-ngada aku pernah dulu dipanggil untuk pesta konvo, minta aku ni nyampaikan ucap tama. Rupanya konvo tadika, aku asam betul. Dengan aku pakai rope sekali jepal. Mengada betul. Bila pergi kaji-kaji balik, bukannya budak tu yang sibuk nak konvo tu, cikgu dengan mak ayah tu. Ayah pun tak sangat. Tu tengok gambar dekat frame tu, semua muka tak puas hati. Wah, senyumlah sikit. Yang mak ni, aku ni sebagai suami ni pelik dengan orang isteri-isteri ni. Kalau bergambar, okey bang, kita tunjuk dia. Apa masalah bang ni? Lepas tu marah lelaki buat muka. Lelaki ni dia ambil gambar,
Dia tak suka nampak sangat yang dia tu ambil gambar. Sepatutnya yang tu. Saya pun dulu, cuba tengok gambar kita dulu kan. Semua pandang nampak lain. Orang dulu je gambar macam tu. Lepas tu letak tangan dekat public phone. Kan macam tu. Dulu tiang LLN. Sekarang dah TMB. Kan? Tak lah. Tapi maknanya dalam mendidik anak ni kita yang nanti. Bayangkan anak-anak kita ni adalah makhluk yang paling sensitif. Anak-anak kita ni dia akan alert apa yang berlaku dekat keliling dia. Mendidik anak adalah bukannya pada waktu anak kita lahir saja, bermula tugas kita. Tak. Bermulanya tugas mendidik anak adalah seawal kita bersama dengan isteri kita lagi. Macam mana tu? Kan? Macam mana tu? Waktu kita bersama dengan isteri kita, anak-anak jangan tanya mak ayah bersama tu apa. Bila mak ayah ni bersama, baca doa. Mudah-mudahan kita dikurniakan zuriat yang baik. Mudah-mudahan kita dikurniakan zuriat yang soleh, solehah. Alhamdulillah bil alamin. Okey. Baru on. Faham? Ini geram aja. Itu sebab saya kata dalam khusus perkahwinan, saya kata waktu bermula, ingat kita bukannya mencari isteri, kita bukannya mencari suami, tapi kita mencari ayah, mencari ibu untuk anak-anak kita. Tengok dia nampak dah, dia ni boleh jadi ayah ni. Tengok dia ni boleh jadi ibu ni. Kita jangan terpedaya dengan lakonan sebelum berkahwin. Wah, itu. Dia tengok bawa pergi rumah pak saudara yang ada baby kecil kan. Ya Allah. Comelnya baby ni, ya Allah, baby. You suka baby ke sayang? I memang suka baby lah. Tak sangka I bertuah, I kenal you. Yang pakcik sebelum kahwin. Memang itu budak tu tak mencabar. Buatlah macam tu. Sebelum kahwin semua elok. Kalau lalu depan orang tua, bukan menunduk dah, menyarap macam ulat gonggok. Salam cium tangan berjilat lah. La ilaha illallah. Sebelum kahwin bukan main lagi. Pakcik, makcik saya tak boleh tengok orang tu macam makcik. Saya tinggal kat mak saya. Nyampah lah aku. Minum air sedap air ni makcik. Sedap sungguh. Memang sedap. Habis minum. Nak tu air basuh tangan tu. Nak. Habis minum ni. Makcik saya nak tanya, boleh tanyalah nak. Makcik, Zohor dah masuk belum? Ya Allah. Pukul 10 dah tanya Zohor masuk. Gila tu budak ni. Kan? Jangan, dia bukan itu ukuran dia. Nak ukur tu bawa pergi rumah pak saudara, mak saudara yang anak tertidur diam. Kalau jadi lasak tu, zop, masa tu bukan kaji. Dia boleh jadi ayah, boleh jadi mak tak? Bam, terkena. Biarlah budak kan. Cik. Betul tudung balik. Betul bam, berdarah. Sikit ini, sikit je. Tak apa. Itu baru calon ibu, calon ayah. Ini bab sebaik rumah kau. Dengar, tu tak ada. Tu memang tak boleh lah. Teman tak boleh. Cari ni bakal suami, bakal isteri. Itu sebabnya Nabi ajar kita tengok pertama apa? Tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Nabi ajar. Tengok kecantikan dia. Kecantikan ni suami isteri pun ada kecantikan rupa parang. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Sepanjang hayat kau akan menghadap muka yang sama. Kalau hari pertama lagi muka tak boleh belah, kau akan menderita. Orang dulu-dulu tak boleh tengok. Kadang-kadang orang dulu kan matchmaking kan. Malam pertama boleh tengok. Apa saya cantik sangat muka kau. Cantik kan. Malam pertama boleh tahu kan. Tak. Tapi itulah hebat, maha hebatnya Allah Ta'ala. Allah bagi kita mata tak sama. Cuba tengok hari ni pasangan-pasangan yang duduk, kita tahu tu suami isteri. Saya tak nak tunjuk siapa. Mesti ada yang cakap, laki dia handsome bang. Rasa betul ke tu bini dia? Dia cakap, contoh. Dia cakap bini lawa, muka suami dia merayau weh. Dia kata merayau. Dia kata kau ajar. Tapi Allah bagi mata tak sama. Pada suami itu, isteri tu lawa sangat dah. Walaupun dia baru sedar lepas beranak kali pertama. Lain lah muka dia, contoh lah kat baru sedar kan. Dia berubah kan. Betul.
Isteri pun tengok, inilah suami aku forever and ever. Ya. Kita ambil pengajaran lah. Kau tengok drama aku tujuhkan, akhirnya melur kembali kepada Firdaus. Kan, Sian Haifa, risik pada hati. Dendam seorang isteri. Suamiku seorang pendosa. Takkan tak belajar. So kasih sayang. Pertama muka di Jamaliah kecantikan ni. Makna muka tu sedap kat mata kita sudah. Okey tu. Kedua, Nabi kata apa? Tengok harta dia. Ketiga, tengok keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Bukan keturunan tu Jawa, Minang, Mandailing yang buluh betung apa tak ada. Tengok dia punya keturunan. Oh, bapak dia imam. Maknya Ustazah. Adik-beradik dia semua tahfiz. Itu baik betul tu. Yang ni penyamun. Seorang kena tangkap. Seorang ini mencuri. Ini kota kampung. Yang jenis tak, yang gila kuasa ke apa, tak nak lah keluarga ni. Tak, kena faham. Itu satu keturunan. Yang keempat, agama. Dan Nabi pesan, kalau tak ada ketiga-tiganya tu pun, paling tak ada keempat-empatnya, tak ada semua, paling tidak tengok agama. Sebab kalau tak handsome, tak lawa, boleh adjust. Kau tonyoh hari-hari. Saya ni ceramah ni baru-baru ni dah pelik-pelik dah orang. Saya ceramah kat Sarawak, dia keluar pada roster asal Sarawak tu, ada seorang non-Muslim nak ambil gambar dengan saya. Ambil gambar boleh? Saya kata tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata how come? Saya kata bukan. Kau gelak-gelak betul aku cakap ni. Bukan saya bohong, tanya asisten saya, tanya betul. Saya lepas tu, saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi saya masuk dalam bilik air tu, tengok tang mana. Kan, tapi malam tu dia tag balik saya dekat dalam Instagram. Bukan Hadi Putra, bukan Ahmad Kilau, bukan Samsul Yusof dia. Agak ni dia berperasan kot. Malam lah lain. Muka tak handsome, boleh adjust. Kedua, harta. Mungkin kita susah sebelum kahwin, tapi berkat rezeki kita dah kahwin, Allah bagi satu-satu. Tengok berapa ramai dulu masa bujang dulu nak beli TV pun susah. Bila dah kahwin, TV, washing machine, sofa, ada je. Walaupun kau memang tak berapa ada sangat, tapi barang tu kita manage ada kan dekat rumah kita. Betul tak? Itu dia. Kita pernah susah sesama mula-mula kahwin. Allah murahkan rezeki. Keturunan yang tak baik, katakan, daripada tingkat ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, alhamdulillah keluarga kita dapat membentuk generasi yang baik. Itu sebab saya kata bermula daripada sebelum kahwin lagi. Sebelum kahwin. Kemudian pregnant. Bila pregnant, bila anak dah ada terbentuk dalam perut, itu adalah masa yang sangat kritikal. Orang perempuan banyak gagam. Teragak lah bang. Teragak nak tukar kereta. Nah, tangan ni kosong. Mengandung punya hal. Teragak lah, teragak nak tu, teragak nak ni. Abang teragak nak makan kuih kapel. Kuih kapel, tu tak kuih kapel. Kuih cakui. Kau pun tahu kan nama dia kuih kapel. Jangan dipisahkan mereka, jangan. Kita akan cecah sesama. Yang penting susah senang bersama. Kan? Jadi makna kata dalam perut lagi tu sebab orang Yahudi. Ni cakap orang Yahudi, dia kaji Quran. Makna pembentukan, bayangkan Nabi ajar nak bentuk keluarga bahagia ni bermula pada pemilihan suami dan isteri lagi. Jangan cari ayah, jangan cari ni. Dan kemudian bila kita pergi meminang, kita bukan minta daripada mak ayah. Salah. Bila pergi proses peminangan tu sebenarnya kita sedang minta daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan, maka luluslah permohonan kita. Itu sebenarnya. Kita jangan sangka kita minta dengan mak ayah dia. Dalam minta-minta, tiba-tiba bapak pak saudara dia banyak cerita. Tak boleh, mana miskul paling kurang nak gelang, paling nak ni masa bunding tu. Kecoh lah pak saudara dia. Tak berkenan aku tengoknya. Contoh kan. Jadi benda tu terganggu dan sebagainya. Akhirnya bertunang pun tak berapa bulan, putus. Contoh. Ni cerita betul. Kan?
Jadi kita bukan minta daripada ni. Dan kemudian pada malam pertama, pada malam yang pertama, ingat, kita perlu letakkan setting mulai malam pertama bahawa kita bukanlah anak malaikat. Cakap dengan pasangan kita, abang bukan anak malaikat. Macam Adi Putra lah cakap, abang. Tak. Bila masuk bilik malam yang pertama, dengan penuh ketenangan, jangan takutkan pasangan. Isteri yang duduk di atas katil dengan penuh debaran menunggu suaminya masuk. Ni saya nak bagi ni poin ni. Jangan fikir bukan tau, sabar dulu. Bila suami masuk, dia rapatkan pintu, dia tutup pintu, dia duduk sebelah isteri dia. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam abang. Salam. Aku kena lakon kan, bukan faham. Kau dah kahwin belum? Belum. Patutlah macam tu sangat gelaknya. Orang lain dah biasa dah benda ni. Kan? Salam abang. Dia salam, cium tangan dia. Bila dia lepas je, jangan lepaskan. Abang, ni abang nak cakap sikit. Galak. Kau kahwin lah cepat. Payah pun lah. Sambil dia pegang tangan isteri dia, dia cakap, pandang mata anak mata isteri, abang nak beritahu yang abang ni bukanlah anak malaikat. Abang ni anak manusia biasa, tak lari daripada buat salah dan silap. Di sepanjang perkahwinan kita ni, kalau abang ada buat salah, tolong jaga abang, tolong tegur abang. Apa perasaan isteri kalau dengar? Isteri cakap, abang, saya pun sama bang, saya bukan anak malaikat. Saya nak, tapi dulu dah terlepas, saya tak pernah, tak sempat buat sana. Malam ni buat. Malam ni buat. Anak yang dah faham ke cakap, dah buat belum? Buat abang, ni anak manusia bang, saya pun anak malaikat, bukan anak malaikat, saya anak manusia bang, saya pun buat salah apa-apa, abang tegurlah saya bang Okey. Dah pergi ambil wuduk, kita solat sunat sama-sama. Bahagia tak? Orang perempuan ambil wuduk, keluar tengok lelaki tu dah tidur dah kata. Dah ambil wuduk, solat sama-sama, doa, dikurniakan rezeki, zuriat. Itu patut dibuat malam pertama. Ini malam pertama tutup pintu gedegak. Keletak, engsel. Keletak, bam, tombol. Lepas tu cerap pegang pintu. Sambil pandang. Sambil gelak macam jin dalam gua. Yang bini kat matilah aku. Jangan tu, jangan macam tu. Faham? Jadi lepas tu kan, semenjak daripada itu kita kena ingat, hidup berkeluarga bukanlah hidup macam kita tengok filem Hindi, diiringi dengan lagu-lagu yang indah-indah dan suasana background bukit bukau yang berwarna-warni, bertukar-tukar baju dan sebagainya. Kan? Tak. Tapi hidup kita ni, bak kata pantun, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Ujian susah, ujian duit, ujian ibu mertua, bapa mertua, ujian tak sefahaman, itu biasa. Jangan ingat aku teruk lah, kau tak cangkau. Jangan. Setiap keluarga ada set masalah di sini. Tetapi ingat, orang yang bijak nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Ingat. Anak, kebahagiaan ini saya nak beritahu. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya. Ni keluarga-keluarga ni nak beritahu, hidup jangan nak kejar kaya. Hantar anak dekat Kids Kingdom Academy. Wow, anak orang kaya siut Tadika Kingdom.
Kan? Yuran sebulan berapa sebulan? Berapa sebulan? Tak tahu. Sabar je lah aku. Ni siapa yang masuk tadika ni? Berapa? Puan, anak masuk tadika berapa? Bayar 300.5 sebulan. Big kau. Tadika yang dengan tadika baru RM20. 300.5 kau. RM350 sebulan bayaran. Masa tu kita tahu dah. Oh, itu bukan kaya. Itu komitmen. Itu pun ada yang tak bayar. Dekat luar sana ada kaunter. Siapa yang belum bayar boleh bayar sekarang. Saja nak beri peringatan. Silap-silap yang tu tak datang hari ni. Dah. Faham kadang-kadang saya tu dah bayar dah. Salah kau rupanya. Okey. Nanti saya transfer balik kan. Dah. Kita kena faham, jangan kejar kaya dalam berkeluarga ni, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya tak apalah aku bayar RM350 sebulan, tapi anak aku jadi orang. Itu poin dia. Jangan berhutang dalam bab akademik anak-anak. Bab ilmu jangan berhutang. Dulukan bayaran ilmu anak-anak tu. Berkatnya ada kat situ. Dengar pesan saya. Tapi apa maksud bahagia? Apa maksud bahagia? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada. Dengar saya cakap. Bahagia bukan melihat pada apa kita ada. Kereta apa yang kau bawa, rumah kau, rumah banglo ke, semi-D ke, teres ke, tak. Bukan tengok berapa banyak duit simpanan dalam bank, tak. Tapi bahagia dilihat dengan sikap kita terhadap apa yang kita ada. Hargai isteri, hargai suami, hargai anak-anak, hargai keluarga besar kita tu. Hargai. Kita mentadbir anak-anak kita ni. Tu sebabnya kita tengok tahap mendidik anak ni memang sukar pada orang dulu-dulu, bukan senang. Dengan segala kekurangan, mendidik anak tentang erti bersyukur. Hari ni anak ada semua. Kita bagi tu, kita bagi ni, bagi beg sekolah dia, bagi yang paling baik. Tak main lah beg sekolah yang beli kat pasar malam. Beli yang singles. Beli dekat Australia lah tu. Bukan beli kat sini, beli luar negara. Murah sikit kat luar negara, nampak. Beli mahal untuk anak-anak kita, bagi semua guna nak ajar anak tentang syukur. Memang susah. Tu sebabnya nak didik anak ni kena hati-hati dengan apa yang kita nak bagi ke anak-anak kita. Hati-hati. Tengok peringkat umur anak kalau nak bagi. Tu sebab Saidina Umar ajar nak didik anak 3 peringkat umur. Saidina Umar ajar nak didik anak 3 peringkat umur. Peringkat yang pertama, tak payah salin. Sebab you all bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar terus ingat. Jadi semua saudara dengan Abu Hurairah ni. Gelak-gelak kakak macam tu je. Siapa ceramah tadi? Samsul buat. Okey dia ceramah. Okey. Dia cerita apa? Sama je. Dah kau tak salin. 3 peringkat umur Saidina Umar ajar. Peringkat yang pertama adalah 7 tahun pertama. Ni anak-anak kecil sekarang kan. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Sekarang ni dia je betul semua. Kena dukung, kena angkat. Kan raja tu. Pak, kita tolak dia. Raja je macam tu. Nak susu. Nak susu lain. Okey. Betul. Tak, itulah hebat orang perempuan yang orang lelaki tak boleh buat. Susu anak tak kira mana tempat, situasi, iklim dan cuaca. Atau motosikal kat traffic light, diamlah. Atau motor tu. Kalau lelaki mampu budak tu lapar sampai kat rumah kau, lantaklah kau, tunggu kat rumah dia. Kalau lelaki lah. Orang perempuan tu dia. Saya yang tahu tu sebab
Dulu masa sebelum saya jadi Samsul Debat, tiba-tiba saya minta ceramah satu ceramah, saya tak ada PA masa tu. Saya telefon, "Kak, apa ceramah tajuk ni? Apa tajuk ini, Kak?" "Kelebihan penyusuan susu ibu, break emergency." Je tepi tu. Apalah aku buat tajuk tu. Kalau nak ustaz kat buat tajuk tu lah, matilah aku, pahal lah aku nak cerita ni. Saya pun tanyalah Ustaz Nur Azman, tanya Ustaz Azlina, member saya kat hospital apa semua, tanya dia pun beritahu macam ni. Saya pun check aja Google sikit. Dah ada 4 poin semangat ni. Apa boleh? Okey, boleh. Sampai kat dewan tu semua tu tua. Apa kau buat orang tu tua ni nak dengar ceramah penyusuan ibu ni? Dah expired. Buat apa nak dengar lagi kan? Tapi saya ceramah lah, daripada nak ceramah 2 jam langsung tinggal setengah jam. Nah, tahulah rasa bersalah lah nak cerita dengan dia orang tu. Kan? 7 tahun pertama layan anak seperti raja, apa dia nak bagi? Jangan risau, kedai Iko, kedai RM2 banyak. Layan kan, dia nak mainan, bagi. 7 tahun pertama sahaja. Ingat tu. Buat bilik dia, siapkan mainan dia. Dia nak game, bagi. Tapi dengan kawalan. Ingat dengan kawalan. Bagi anak pun, ambil, diam. Ambil, diam. Beli pun, diam. Betul, tapi dengan kawalan. Anak kita dia boleh main game secara istiqamah. Dia bertahajud, dia main game boleh sampai tak tidur, tak makan pun tak apa. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah. Jalan atas angin. Kan? Tapi masalah main game ni bahaya. Sebab tengok mak ayah semua mak ayah ingat, cuba ingat balik zaman kita dulu. Ingat tak zaman kita main guli orang lelaki? Makna nak bezakan skrin anak kita skrin dia ni kecil je, dia punya ni skrin dia. Kalau besar pun TV je, tu pun duduk dekat-dekat aja, kecil juga. Okey. Dulu kita skrin kita pukul 5. Nampak jam pukul 5 nak berlepas dari kandang. Wah, cepatlah pukul 5. Sebab dulu pukul 3 ke 2 pagi mana ada TV? Mana ada TV? Dulu kalau buka TV pukul 3 nampak jam. Tengok jago apa? Pukul 5 negaraku, pukul 5 baru start TV. Betul tak? Dulu mana ada remote? Kita jadi remote. Satu ayah kita kan satu. Dua. Tiga. Masalahnya 1 sampai nombor 8 tu semua TV 1, TV 2 je. Betul tak? Hui, TV color hayat dulu. TV warna, TV hitam putih dulu. Yang sebelum kita lagi tengok pulas kelatap TV 1. Kelatap ada pintu, ada pintu. Kita punya skrin, buka aja pintu rumah itu skrin kita, salam main guli. Bayangkan, nampak simple, tapi itulah skill ayah lah. Daripada jauh, kena 1 bayar 2 dulu. Ingat tak main pom? Bulan nak bayar 5, semua bayar 5, trap. Oh, lepas tu buat garisan, kita balik nak tentukan siapa turn dia sampai dulu, betul tak? Dulu. Boleh target, keluar, ambil 1. Masa tu Chania bawa guli dengan bangga. Wih, banyak guli dia, mesti power main ni. Betul? Sekarang bayar RM2, sebunyi bawa balik. Orang tak peduli dah guli tu. Orang perempuan jangan lupa skill you all dulu. You all ada you punya buah ajaib, main tenteng. You all boleh lempar tu. Lepas tu kaki setengah sebelah. Kan? Dulu bayang dengan sebelah kaki kau boleh lompat langkau 3 petak. Tapi dengan saiz kau sekarang, 1 petak pun belum tentu lepas lagi tu. Orang lelaki cukup suka yang terutama yang format kapal terbang tu, yang sampai kat sayap tu. Lepas tu pusing mereka kan. Ingat tak? Orang lelaki orang lelaki dulu. Betul tak? Main rounders, pakai kayu kuning kahwin tu. Kena yang badan jadi tangan besar tu, bam sampai maghrib lagi weh.
Dulu kita tak ada permainan macam tu. Kita tak ada permainan macam sekarang. Kita main apa yang ada dulu. Baling tin, baling slipper. Gigi saya yang atas ni, depan ni, dulu patah ni. Sebab jatuh, mengelak slipper jatuh gigi dulu. Berdarah, lepas tu makan aiskrim batang tu. Nak cepat bagi darah berhenti, takut mak marah. Masa gigi kau jadi? Aduh, tak sangka pula jadi penyeri pula ni. Kan? Betul. Beza kita dengan anak kita. Saya nak beritahu, di Kelantan, bukan orang Kelantan macam tu, tapi peristiwa berlaku di Kelantan. Anak ni main ni, beza dengan kita. Kita dulu macam ni. Kita dulu, Along. Kita pun lagi pergi ke mak kita. Ya mak, kau pergi beli barang, kejap lagi tak boleh ke? Sekarang lah mak nak pakai. Yelah. Mak nak beli apa? Tepung dua lagi. Tulis lah, tak ingat. Tepung lagi, gula satu. Okay, beli dua. Apa nak pegang garam kasar kau beli? Ya ke? Bukan ke? Salah ke? Kan? Kita bahasa tu dulu macam tu. Anak kita, bila dapat phone, kita panggil, Along. Tu berlaku. Dia tak datang. Yang tu kita kena betulkan pada awal. Bila panggil, datang, bau nyaut. Jangan jerit pada jauh. Along. Ya saya. Tak. Ya. Along. Along, apa? Itu anak kita sekarang. Nampak tak? Dia tak datang. Jadi ada seorang budak di Kelantan ni, disebabkan ni, dia sampai satu tahap kena bawa jumpa doktor pakar. Sampai kat depan doktor tu dia macam ni. Doktor panggil, Along. Dia tak dengar. Doktor tepuk depan dia. Macam tu. Itu penyakit dia. Bila sampai hari-hari tengok phone. Tu sebab anak kita, kalau kat rumah, kalau nak tengok teruk tak teruk, bila dia dah teruk sangat main phone, bila dekat rumah, dia dah main, skrin dia tu je. Bila dia naik kereta dengan kita, tak bawa phone, dia macam ni. Dia pandang luar pun, dia nampak skrin yang sama. Dia pandang ni pun, dia nampak skrin yang sama. Dia tak pandang, kadang tak fokus ke dengan apa kita cakap. Tu sebab 7 tahun pertama, layan anak seperti raja bagi apa dia nak. Setakat 7 tahun pertama sahaja. Anak masuk tadika ni, bagi dia belajar apa-apa, tapi kita jaga dekat rumah, layan seperti raja. Dia nak buku, carikan. Dia nak ni, bagi, selesaikan kehendak dia. Okey. Lepas 7 tahun, masuk umur 8 tahun, iaitu 7 tahun kedua. Masuk umur 8 tahun, 7 tahun kedua. Sampai di umur berapa tahun? 14 tahun. Betul tak? Layan anak seperti hamba. Mula bagikan padanya tugas dan tanggungjawab. Bangun kena kemas katil. Bangun kena sangkut. Itu penyakit anak kita. Towel dengan alas kaki sama. Betul. Maknya hari marah. Mak dia hari marah. Sebab kaedah marah anak, kaedah tegur anak tu nanti kemudian saya cerita. 7 tahun kedua layan tiamba. Dia mula buat kerja. Dia mula, ingat tak kita dulu, kena tolong mak kita berniaga, kena tolong ayah kita angkat barang, kena bawa tengok tolong kerja ayah kita. Sabtu Ahad kena ikut ayah pergi kenduri. Kita pergi kenduri kenara, tolong angkat berulang, kena hidang, kena apa. Kita buat dah dulu. Betul tak? Tetapi selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Dah mula berkawan dengan anak, bercerita-cerita dengan anak. Ayah, jom ikut ayah. Gimana ya? Jom. Dia pun naik. Tong. Lampu pusing kampung. Besar kampung kita kan. Itulah ayah. Yoh, ramai orang mancing kat kolam niah kan. Itulah. Tapi kalau Along nak mancing, Along kena bezakan Along dengan ikan tu. Kenapa pula? Ikan tu tengok. Ikan tu puas merhatikan orang. Kenapa pula? Dia tengok orang tu pagi, petang, malam semayang ke tidak orang ni gitu. Jadi Along kena semayang. Along kena solat, jaga. Buat apa pun dalam hidup kita tengok. Berkawan, bercakap. Maknya pula kat dapur dengan mak dengan anak perempuan tu. Mak, tadi kan kat sekolah kan, kenapa sambil racik bawang? Tadi kan kat sekolah, kenapa? Ada seorang budak tu datang surat kat Along. Datang surat apa? Ada kata dia suka kat Along lah, nak mati, nak bunuh diri, nak cekik-cekik lah, apa benda lah. Ya ke? Teruk tu. Okay. Along macam mana? Along tak nak lah. Along nak belajar. Along pergilah cakap dengan dia. Besok Along nak sound aku. Jangan kau cakap aku. Jangan macam tu. Cakap lah elok.
Cakap lah, kita ni belajar lagi ke apa. Yalah, Talon cakap, handsome ke budak ya? Mak lah kata, handsome ke budak ni? Boleh tahan lah. Awak. Jadi perbualan tu perbualan sahabat. Sebab once kita reject anak kita, sampai bila anak kita tak cari kita dah. Kita balik kerja kan, balik kerja penat, balik kerja. Assalamualaikum. Salam. Lepas tu, bah tadi kat sekolah kan, kau diam boleh tak? Ni banyak kerja ni, penat. Tapi reject anak kita, sampai bila anak kita tak cari kita. Kesilapan ramai ibu bapa penjaga ni adalah layan anak seperti raja daripada kecil sampai sekolah menengah. Itu kita tengok kat kampung-kampung, kaki tak sampai beli motor untuk anak. Anak nak iPhone bagi. Kan saya kata, lepas 7 tahun, apa didikan kita ke anak? Dan mesti bagi mesej kat dia, hamba, bila jadi hamba buat kerja ni, bukan semua benda dia nak boleh dapat. Mama, ingat nak beli handphone ya, Pahal? Untuk apa? Saya cakap dengan mama, kenapa? Apa kepentingan nak pakai? Yalah, nanti senang buat kerja. Apa? Senang boleh tak boleh buat kerja? Kan komputer ada? Internet dah ada? Mak, bila kita cakap dengan anak tu, perbetulkan anak kita punya mindset. Jangan tolak tanpa bagi rasional. Sebab menjadi hamba ni penting dia faham kenapa dia tak boleh. Kena beritahu. So, ada satu cerita lah. Ada seorang lelaki ketika zaman Saidina Umar. Dia bawa anak dia jumpa dengan Saidina Umar. Dia kata, wahai Umar, aku nak minta kau tolong nasihatkan anak aku ni. Anak aku ni derhaka. Maka Saidina Umar nasihatkan anak tu, kau ni jangan derhaka, hukumnya neraka lah, apalah, apa ni, berdosa lah, apa semua cerita. Kemudian anak tu bersuara, wahai Saidina Umar, adakah dalam semua keadaan anak aja derhaka pada ayah? Tak ada keadaan ayah derhaka pada anak? Soalan dia, ada tak keadaan ayah yang derhaka pada anak? Dia kata ada. Ada 3 keadaan seorang ayah tu dianggap derhaka pada anak. Apa dia? Yang pertama, kegagalan memberikan nama-nama yang baik pada anak. Itu menyebabkan ayah tu derhaka. Oh, kalau macam tu ayah aku derhaka lah, sebab dia nak bagikan nama aku ni, dalam bahasa Arab tu maksudnya kumbang hitam. Aku kena ejek dengan kawan-kawan aku, dia kata. Ramai ibu bapa, ibu-ibu lah khususnya, pergi kedai buku, beli buku senarai nama baik dalam Islam, betul tak? Hati-hati. Nama tu memang maksudnya baik, tapi ada sejarah di sebalik setiap nama. Itu sebab saya nak bagi nama anak saya telefon pejabat mufti. Saya bagi 2-3 nama, minta ustaz tengok mana yang elok ustaz. Rupa-rupanya ada satu nama, ada beberapa, bukan satu, banyak ada nama tu. Rupanya nama tu mungkin maksud dia baik, tapi zaman sahabat ada yang nama macam tu perangai tak elok. Ada. Saya tak nak sebutlah nama siapa, kan takut ada lah yang kena. Ada tak sini anak yang nama Darwis? Tak ada Confirm. Tak nak lah. Nanti kan ada yang tengok live ni, tak nak. Nanti kemudian. Dan kadang-kadang bagi nama anak, rupanya tu nama anak jin. Contoh anak saya ada seorang, Zakwan. Siapa nama anak Zakwan? Saya macam anak saya, katakan. Ada tak Zakwan? Kau nama anak kau apa ni? Leman ke apa? Nama kampung? Kata Kids Kingdom. Ada tak nama anak Zakwan? Ada seorang tu, sama dengan saya. Zakwan ni nama anak jin. Anak saya tu sebabnya masa kecil kuat nangis tak? Kan? Kena gangguan kan? Ada gangguan. Macam anak saya kena gangguan lah. Kena sawan tangis sebab bapaknya pun sama je dulu. Wah. Lepas tu dah tak bunyi dah. Sawan tangis. Lepas tu bila bila sampai jumpa dengan ustaz-ustaz, kena tawarkan air macam-macam lah. Bukan nak cerita tu lah. Tu sebab dipesan jangan sebut nama penuh dia. Panggil Alang, Atih, panggil nama Wan, kan, panggil nama lain. Anak saya dulu pernah tu, bah Zakwan tu. Bah, malam tadi kan Alang nampak kan, ada tinggi je di jalan, dia masuk bilik abah. Itu abah kau, cakap. Kata macam tu je lah.
Nabi Sulaiman berunding dengan ratu apa? Siapa nama anak Balkis? Lagi pula Balkis, Kristina, berapa ramai bagi nama? Sebab nak sedap kan? Nama-nama tu sebab kadang dia mudah nangis lah, apalah, bodoh silap kita bagi nama, dah bagi tu sudah lah, janganlah apa, okey lah tu, jaga anak elok-elok, itu saja. Kemudian ada tu, kita gabung nama kita ya bang, kita gabung nama kita, lambang cinta kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. La ilaha illallah. Itu nama Jepun tu, apa kejadah. Maznah Daud, Mazda budak tu, la ilaha illallah, tak payah. Bagi nama yang baik-baik. Okey. Kedua, dikatakan derhaka ayah tu apabila dia gagal menyediakan ibu yang baik untuk anak-anak tu. Suami wajib didik isteri jadi isteri yang baik. Bila jadi isteri yang baik, itulah ibu yang baik. Maka dia kata, ayah aku derhaka sebab aku sampai hari ni tak tahu siapa pun mak aku, apa aku tak tahu. Dan yang ketiga, seorang ayah dikatakan derhaka apabila dia gagal. Dia gagal apa? Dia gagal menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anak dia. Dulu silibusnya Al-Quran saja. Hari ni silibusnya didikan, dia wajibnya sekolah. Hantar kat tadika wajib, hantar kat sekolah wajib. So wajib bagi didikan yang baik kepada anak-anak kita, termasuklah Al-Quran. Tu saya kata tadi, menyediakan isteri yang baik tu maksudnya dapat didikan agama yang baik. Orang lelaki, dengar ni suami, orang lelaki wajib bagi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja, satu. Dan bagi nafkah zahir dan batin. Nafkah batin tidak terbatas hanya isu didikan atas katil saja. Faham? Atas katil tu bukan tu je. Ini termasuk juga memberi didikan agama, itu nafkah batin. Kalau tak mampu nak didik isteri dengan ilmu agama, tolong jangan halang isteri belajar agama. Abang nak pergi kuliah duha lah dekat masjid, pergi elok tu. Abang pun tak sempat nak ajar benda tu. Faham So memberi didikan agama tu termasuklah dalam batin. Okey. Ini selalu berlaku dalam keluarga. Saya selalu sebut dan orang lelaki marah saya. Ada tak orang perempuan yang pertikaikan apa yang saya sebut? Kononnya bila cakap macam tu akan menyebabkan perempuan ambil ringan. Saya selalu sebut begini. Tanggungjawab orang lelaki adalah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Orang lelaki wajib mendahulukan isteri dan anak-anaknya dahulu, baru ibu dia. Dengar saya cakap. Sebab ramai orang lelaki dia jual dekat isteri dia, abang ni anak lelaki, abang kena utamakan mak abang daripada awak. Yes, tapi bukan dalam bab nafkah. Dalam bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak dahulu, baru ibu bapa dia. Sebab ibu dia ada suami dia untuk nafkah. Tapi kalau ayah dah tak ada, itu selepas isteri dan anak-anak baru mak dia. Dalam bab nafkah, berbuat baik memang abadan abada, sampai bila-bila wajib seorang anak buat baik pada mak ayah dia. Faham Jangan cakap saya kena utamakan mak saya pada awak tau, itu sebab gaji saya bagi mak saya. Salah. Kalau isteri tak redha, suami berhutang. Ini cerita berkat keluarga ni, cerita berkat. Orang perempuan. Abang dengar tak ceramah tadi pasal nafkah tu? Macam mana Abang time tu abang terlelap tadi, tak perasan sangat kata-kata. Okey, tengok faham. Begitu juga yang orang lelaki marah saya. Itu sebabnya kalau bagi kepada mak, seorang ibu yang ada belajar agama, dia akan faham benda ni. Maka ibu dia setiap kali dapat duit pada anak dia, ibu akan tanya anak, ni kau bagi duit belanja kat mak ni, anak bini kau macam mana? Dia orang ada tak cukup makan pakai tak ni, kau bagi mak ni? Kalau tak baik kau bagi dia orang dulu. Itu ibu yang baik. Mak ni belanja bukan tinggi sangat, tak payah. Tak payahlah. Tapi ada yang jaya, habis kalau saya tak mampu Ustaz,
hanya mampu bagi isteri saya. Takkan saya nak biar mak saya? Kau patut fikir sebelum kau kahwin. Bukan dah kahwin pun fikir. Seorang isteri tanggungjawab di rumah. Dengar ni saya cakap ni, ambil poin ni, nak rakam-rakam, rugi tak rakam. Orang perempuan tanggungjawabnya di rumah hanya melayan suami, melahirkan anak, that's all. Kau nak kuat sikit kan? Ambil kau. Menyesal tak menyesal? Itu saja. Tanggungjawab orang perempuan melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Basuh kain, basuh pinggan, kemas rumah, sental bilik air, jaga anak, bagi susu anak dan sebagainya, melainkan susu badan. Kemah rumah, tengok anak, didik anak, tengok anak buat homework, jaga anak, semua tanggungjawab suami sebenarnya. Dia bawa barang cabutan bertuah, maknanya masa aku dah nak habis. Sik baik barang tu masuk, tak adalah banyak lagi cerita-cerita suami ni, dia kata kan. Tak. Ingat tanggungjawab suami semuanya selain daripada melahirkan anak dan juga melayani suami, itu tanggungjawab suami. Tetapi ni tak sedap ni. Tetapi Allah, tetapi dengar. Tetapi kebiasaannya isteri bantu suami untuk kemas rumah, untuk jaga anak, masak, tengok kerja rumah anak, datang mesyuarat PIBG. Jadi orang lelaki kena appreciate, kena hargai. Jangan sekali-kali cakap, tu kan kerja kau kat rumah. Salah. Sedar diri sikit, tu kerja suami. Jadi suami balik, tengok rumah kemas. Terima kasih lah isteri abang kemah rumah ni. Ya Allah, abang pun tak terbuat macam ni. Allahu Akbar. Ingat ayat tu. Jadi isteri, tak ada apalah bang, saya memang suka kemah rumah. Nampak? Wah, dah lah mati. Suami kena puji dulu. Kalau kau tak puji, dia tanya kita, susah nak jawab. Kita keluar bilik air, dia tanya, perasan tak bilik air tu? Kita nak masuk bilik air, tak pernah berhati pula. Apa hal? Kau renovate ke bilik air tu tadi? Tak. Dia baru lepas sental dinding tu. Baru lepas sental dinding tu yang dia tanya tu. Perasan tak bilik air tu berbeza apa? Nampak bersih, nampak kemah, cakap kemah bilik air kita hari ni. Masihlah. Masihlah saya kata orang. Maknanya hargai. Tolong hargai. Dalam bab mendidik anak, yang pertama kita kena ingat, mendidik anak di rumah, pertama, jangan fokus kepada sikap-sikap negatif anak. Fokus pada kelebihan anak. Anak ini pandai. Rajinlah anak mak ni. Cuba baca sikit. Pandai. Cuba ngaji sikit. Sedap suara anak mak ni. Fokus pada perkara-perkara positif. Jangan lihat pada perkara negatif. Siapa ajar macam ni? Ni. Ya tu dia besar-besar kan. Hari-hari. Ni pun buat lagi perangai macam semalam. Seminggu sebut. Minggu lepas ingat tak buat apa. La ilaha illallah. Ini perangai seorang perempuan. Mengungkit dia hidup kau. Abang dah lupa apa dah saya buat pada keluarga ni. Allahu Akbar. Jangan ngungkit-ngungkit. Cuba tengok orang lelaki. Dia tak ungkit sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula lah aku nak ungkit ni, diam je lah. Tak ada benda nak ungkit. Fokus pada perkara-perkara yang positif. Anak-anak kita ni kita fokus pada perkara positif. Ada beberapa lagi perkara yang kita kena fokuskan. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab mendidik anak-anak ni, kita yang keduanya kita perlu buat adalah, sekejap ada saya catat tadi, takut terlupa. Ajar anak kita ni supaya fokus kepada keperluan orang lain, bukannya diri sendiri. Contohnya bila makan, bagi kawan dulu. Ajar dia. Kan, bagi adik dulu. Maknanya kepentingan orang lain. Kita nak didik ni daripada awal ni, sikap dia tu. Sebab
Anak-anak bila dia masuk umur dah 6-7 tahun, bila dia dah besar sikit, dia dah boleh fikir sendiri, dia akan bawa apa yang kelaziman apa dia buat masa kecil. Tu sebab waktu pregnant, jangan bergaduh-gaduh sangatlah orang perempuan. Tolonglah, kalau nampak macam nak gaduh, senyap je. Bila bergaduh, tinggi suara, dalam perut efek. Cakap betul ni. Fokus kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Sebab attitude ni memang susah kita nak tukar. Tu macam anak-anak kan, ayah tengah semayang, Allah, anak tu panjat macam ni, ayah kan, maknya tarik, pergi main jauh, sampai tua budak tu. Waktu semayang main jauh. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia panjat, tu lain, patut kau halau kan. Tak kerti bahasa tu bangka bergurau terus sangat kan tu kan. Faham? Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, elakkan kita menjerit-jerit depan kanak-kanak. Bodoh, bangak, semua keluar ayat perkataan tak elok. Jangan. Apatah lagi menyebut nama binatang bab 1, jangan. Bab 1 kan. Faham tak? Faham kan? Babi lah aku tak faham. Ayah salah. Faham. Okay, faham. Orang dah saja pakai bahasa yang baik-baik ni, tanya lagi jangan menjerit-jerit, sebab anak ni akan tengok tau, dia ingat kena macam tu. Okey, saya bawa satu kisah. Ada seorang seorang budak, dia umur 4 ke 5 tahun macam tu. Dia kata nak makan, pergilah makan. Dia makan mi hailam tu. Mi hailam tahu? Mi hailam, mi ada kuah kicap yang berenang sikit, ada telur mata yang goyang sikit. Terbayang pula aku dah. Mana pula nak cari mi hailam ni kan. Jadi dia makan. Dia tangkupkan mi tu. Mi hailam. Boleh bayang tak seorang mak tengok anak buat macam tu? Pak berterabur. Apakah yang akan puan lakukan? Yang pertama, tampar dia sampai ke dinding. Zrak melekat ke dinding tu satu. Yang kedua, benam kepala dekat kolam air tu. Nampak tak? Nak buat lagi tak? Contoh atau kedua. Atau ketiga, kita buat apa? Marah muka dia. Apa nak jadi dengan kau ni? Kau tahu tak betapa susah, betapa azabnya mama nak kemas dapur ni. La ilaha illallah. Saya nak tanya. Yang mana kita akan buat? Puan akan buat apa, Puan? Rasa-rasa lah. Nombor 3. Betul, nombor 3. Okey. Nombor 3 dia akan buat. Apa ni? Tahu tak mama? Contoh lah kan. Okey. Ada tak sesiapa nak cadang dengan cadangan lain? Anak akan dapat buku saya. Wah, tahulah buku aku tak okey. Tak ada juga. Siapa nak cadangan lain? Okey, boleh ya, Puan? Bersihkan tumpahan makanan tu. Memang tak ada siapa biarkan sampai 10 tahun kat situ. Memang betul. Maksud saya, apa kita akan buat pada budak tu tadi? Bagi kain. Bagi kain suruh dia lap. Okey. Sebenarnya dalam isu ni, maknya tu mengambil langkah yang keempat, iaitu tanya kenapa anak dia buat macam tu. So dia tanya anak dia, kenapa buat macam ni? Ni marah ni. Tapi dia geram. Dia nak buat yang nombor 3 tu tadi. Siapa nama Puan? Puan Adira. Jadi dia nak buat macam Puan Adira buat tadi. Memang dia geram juga. Tapi dah macam mana dia teringat penceramah tu kata, cuba tanya. Kenapa adik buat macam ni? Unsangkable. Tak disangka-sangka. Kena cakap orang putih lah sikit. Kids Kingdom Academy. What the? Tak, dia kata, adik, kenapa adik terbalikkan tu? Tak sangka anak tu jawab, sebenarnya adik nak tolong mama.
Tolong macam mana pula? Mama tengok dia kutip mi yang berterabur tu tadi, dia ambil kain, dia lap, memang tak bersih lah. Ada halalang tu basuh lah, dia pun basuh, berminyak-minyak ni tak bersih. Baru dia faham. Selama ni anak ni perhatikan mak dia, cara mak dia kemas dapur adalah dengan kutip benda yang berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Dia memang nampak mak dia buat hari-hari. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong mak dia, dia kena teraburkan dulu. Dia ingat macam tu. Faham tak? Kalau kita kerja apa salah aku nak tolong. Aku nak tolong. Jadi sampai tua dia tak faham mesej tu. Faham tak? Jadi bila dengar macam tu, baru mak dia faham. Jadi Puan Nadira pun cakap, bagus anak mama. Memang bahasa diri mama kan. Kampung mana? Kampung mana? Asal mana? Asal mana? Selama. Yalah, selama mama. Okey tu. Okey, jadi dia cakap, oh bagus anak mama nak tolong mama. Tapi lain kali kalau nak tolong mama, cakap dengan mama dulu tau. Nampak? Jadi kita, ni penting. Okey. Satu lagi isu. Anak baru lepas SPM. Budak lagi ke tidak? Lepas SPM. Okey. Tak bukan budak lagi Anak cakap dengan kita, ayah, Along kan anak lelaki, Along nak kahwin. Budak lagi ke tak? Budak lagi ke tidak? Lepas SPM. Lepas SPM boleh kahwin dah. Lepas SPM nak bagi dia kahwin. Anak kita tingkatan 5, habis tingkatan 5 dapat result, ayah, Along nak kahwin. Tak boleh. Berapa ramai yang tak setuju nak kahwin? Angkat tangan. Tak apa. Okey, ramai tak setuju. Okey. Tapi dia teringat skill ni tadi. Dia teringat skill ni tadi. Dia kata apa? Dia terkejut tau. Dia target dah. Anak ni memang target ayah mesti marahnya, tapi dia nak adab juga. Demi cintaku padamu, biar kering air di laut, terbakar hutan belantara, aku sanggup menghadapinya. Ayah, Along nak kahwin. Yang ayah dia teringat nak kahwin. Bagus. Kau target bila nak kahwin? Terkejut budak tu, betul bapak aku ni. Bila kau nak kahwin? Rasa-rasa dalam 3 bulan lagi kot. Bagus. Benda baik ni jangan lewat-lewat kan. Ayah ni, ya betul aku salah rumah ke apa dah. Lepas tu dia panggil, mak ya. Mak dia pun keluar. Ya, ada apa bang? Ni anak kita nak kahwin. Ya ke? Bila? Lah seorang lagi pula macam ni. Ya betul. Rupanya mak ayahnya dalam mood bersedia sentiasa. Okey, macam ni. Okey, kalau kau nak kahwin bagus, ayah setuju. Cuma ayah nak tahu dulu, kawan kau ada berapa ramai? Kau campur kawan Facebook, campur kawan sekolah, apa semua dalam 500. Kalau 500, ayah kawan pun 500 habis kurang. Mak kau 500. Kita lebih lah selera mara. Kita agaklah jemputan 2,000. Okey, 2,000 2,000. Okey. Sekarang kita nak bagi makan apa? Kenduri tu. Kita bagi makan Maggi okey tak? Mana ada orang kenduri kahwin makan Maggi mah? Okey. Betul juga. Tapi nak bagi makan apa? Tak apa, mari sini. Buka internet, tengok. Jom kita tengok ni catering. Kita ambil ni lah nasi putih papadom. Sudahlah, ayah jangan macam tu. Ayam nak, daging nak. Okey, kita ambil. Oh ni ada offer ni, ada offer. 15 apa ni? Dia ada offer. RM15 satu kepala. Siap dengan free kemah dengan scallop ni. Oh ya ke? Dengan tema color pilih sendiri. Bagus ni. Kali 15 kali 2,000, maknanya dalam 30,000 lah kita kena ada. Okey, 30,000. Okey, hantaran macam mana? Kau dah bincang belum dengan girlfriend kau tu? Belum bincang. Yelah, agak-agak berapa? Kalau 10,000, okey tak? Tapi adalah dia sebut itu dalam 10,000 serba satu. Jangan, 10,000 biar serba sepasang. Kalau serba satu takut kasut sebelah kan? Okey, kita ambil 10,000 lah. 10,000 campur 30,000 tadi berapa? 40,000. Okey, sekarang baik ayah nak tanya. Duit kau ada berapa sekarang? Hingga pakai duit ayah. Ayah kau bayar loan apa semua ni, tinggallah duit ayah. Tunjukkan realiti tau. Yang.
Ni yang kita nak pakai 40,000 ni untuk kahwin ni. Ada lagi tak ada? Ya, ASB saya pun dapat ambil itu. Okey, kita tak apa. Kita sabar. Sekarang kita tengok apa kerja dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan kau kerja, kau boleh dapat 40,000. Nampak? Buka pula kerja. Doktor, engineer, lawyer, businessman, korporat. Yang ni, kau ambil yang lawyer, kau ambil kes bunuh banyak sikit, saman malu yang sejuta ni, yang saman ni, okay, yang ni kau boleh ambil 50%. Boleh lah. Dalam 3 bulan boleh dapat 40,000. Kau nak jadi apa? Jadi doktor pakar lah ya. Bagus. Ayah pun suka. Sekarang kita tengok, ada tak doktor pakar pakai SPM je? Tengok. Mana ada ya? Cuba tak apa. Macam mana tak jadi doktor pakar? Kena belajar in-house training campur ni. Kurang-kurangnya 6 tahun. Okay, cari. Kau tanya kau punya girlfriend kau, sanggup tak tunggu 6 tahun? Hello B. B, kalau nak ni kan nak kerja kan kena makan 6 tahun tau. Tahu apa semua ni. Dia marah lah apa? Dia tak tengok mes ni. Cuba tengok dekat dalam universiti ni. Kau tengok gambar orang yang graduate dari universiti ni. Kenapa? Kau tengok perempuan-perempuan yang graduate tu. Kenapa? Kau tengoklah muka dia, lawa tak? Lawa? Mana lawa dengan girlfriend kau? Lawa, dia lagi tahu tak apa. Macam ni lah. Abah tak kisah kalau anak abah ni nak kahwin. Abah pun suka. Tapi, apa kata anak abah sambung belajar dulu. Jadi besok dah ada. Jadi dia nampak tu reality. Kalau kita marah dia tadi tu, yang lagi sampai ke Lombok tu. Dia lagi ambil keputusan. Budak sekarang. Dia tengok drama yang membohong tu. Kan? Konon-kononnya dah terlanjur lah itu lagi. Kita pun boleh hidup. Tak payah. Tu sebab anak-anak, cara kita treat anak kita tu, kita kena hati-hati. Sebab mendidik anak hari ni cabaran dia berbeza. Tak sama macam dulu. Kita dulu TV siaran 2 atau 3 siaran je. Anak kita ni beribu-ribu channel. Kita dulu zaman CD, DVD, habis movie tu buka, kena pasang CD lain baru dapat tengok side B. Ataupun tengok DVD tu habis, kena tukar DVD lain. Ataupun paling kuat pun ada 3 DVD, boleh rotate macam tu je. Tapi anak kita tengok YouTube, dia terlelap, YouTube tu habis, dia automatik dia play lah video lain. Lepas berapa second play lagi video lain. Dan sampai satu tahap secara tak sengaja dia tengok bagaimanakah YouTube pun boleh tedahkan macam mana cara nak menyeludup senjata api, cara nak beli benda-benda terlarang, dan ajar macam mana cara nak remove, nak erase history yang dia pernah search. Itu bahayanya hari ni. Itu sebab macam mana pun dalam hidup kita ni, nak berbahagia dalam hidup, 5 kunci tak boleh elak. 5 kunci tak boleh elak. Pertama, kunci rumah. Maksud kunci rumah, sistemkan rumah kita dengan sistem beragama. Solat, puasa, mengaji. Itu paling senang nak bagi contoh yang baik pada anak. Kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Sebab Nabi pesan, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Nabi dah pesan. Saya yakin yang hantar anak dekat Kids Kingdom Academy ni, aku tak tahu slang dia kena jadi macam tu, tak tahu kenapa. Bukan semua orang yang kerja-kerja yang gaji yang puluh-puluh ribu. Saya tahu ada yang kerja biasa, tapi demi untuk yang terbaik untuk anak-anak, kita bagi. Dan Alhamdulillah kita boleh bagi. Sebab apa? Sebab halal. InsyaAllah cukup. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Hantar anak, nak jadi anak seorang ulama besar, nak jadi anak seorang guru agama yang hebat, umur 6 tahun masuk pertandingan bintang kecil, tak kena. Hantarlah anak pertandingan mengaji, choral speaking tu okey lagi kan, sebab dia nak mengasah anak tu tahu mana part dia nak cakap, mana dia nak berhenti, dia ingatan, kita asah ingatan dia, bagus. Jadi hala tuju keluarga mesti betul. Hari Jumaat, jom sama-sama jogging, rekreasi, hala tuju yang betul. Hari Sabtu pagi, sama-sama pergi dengar kuliah hari ni. Contoh. Mana tahu?
kan? Sama-sama datang dengar macam ni kan. Hari Sabtu pagi spend masa. Pagi ni boleh je nak buat benda lain, lepak makan roti canai sampai kembung balik tidur, tapi kita pilih untuk duduk di sini. Kan? Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, satu je cara dia, ibadah banyak-banyak. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci. Sebagai ayah ada satu kunci, sebagai mak ada satu kunci, anak ada kunci. Tolong mainkan peranan masing-masing. InsyaAllah kita akan bahagia. Dan akhirnya, yang terakhirnya saya nak bawa satu kata-kata pujangga daripada seorang ahli falsafah. Saya minta semua faham betul-betul apa yang dikatakan oleh ahli falsafah ni. Ahli falsafah barat ni kata, waktu aku kecil, aku nak ubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok dunia ni besar sangat. Tak jadilah, biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia tua, baru dia perasan, besar juga negara ni, payah nak ubah negara. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia dah nazak, dah berada di kamar kematian, on my deathbed, dan dia sedar, perhaps for the first time, dia sedar buat pertama kalinya, tak ada seorang pun ahli keluarga dia boleh ubah. Barulah dia sedar, alangkah baiknya aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Orang yang mengubah diri boleh jadi, boleh mempengaruhi ahli keluarga dan menjadi baik. Keluarga yang baik boleh mempengaruhi masyarakat menjadi baik. Masyarakat yang baik mampu mempengaruhi negeri, negara menjadi baik. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia, bermula dengan diri sendiri. Ubah diri kita dulu. Berhenti mokok bang. Yang lelaki suami, tolong berhenti mokok. Benda tak baik. Jangan rosakkan kesihatan keluarga kita. Kalau kita mati pun kita menyusahkan keluarga kita. Jangan. Dengar cakap saya. Please, berhentilah rokok. Sayang keluarga, tolonglah jaga amanah ni. Berhenti mokok. Suka tak suka ni saya kena cakap. Berhenti mokok. Tak ada faedah ni. Kemudian, begitu juga, saya faham bila saya cerita tadi, tak sempat. Tak. Yang dulu-dulu. Yang lepas-lepas kita dah buat tu, lupakan. Bak kata satu lagi ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja dah. Esok ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ada ibarat wang tunai, gunakanlah sebaik-baiknya. Manfaatkan masa dengan keluarga kita. Bentuklah keluarga yang terbaik yang kita inginkan. Kuasa di tangan kita sekarang. Serah pada Allah Ta'ala banyak-banyak. 5 perkara, kalau kita ada, insya-Allah kita akan berjaya didik keluarga kita dengan baik. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, tawakal. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. InsyaAllah. Didik anak bukan sebab nak duit. Didik anak bukan sebab nak kaya. Didik anak sebab nak ganjaran daripada Allah. Itu saja. Jadi saya faham, restless dah budak-budak tu. Urah dan mak fikir, tak tahulah. Yang menyusukan anak pun dah pening dah. Jak kiri, jak kanan dah pening kepala dah. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Mbak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Kids Kingdom Academy menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.